Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Saya Uncle Tom Gangsta. Pada hari ini, pada edisi ini, kita berada di Chin Swee Temple di Genting Highland. Tujuan kita di sini pada hari ini ialah untuk menerokai alam neraka. Sesuai dengan tajuk video ini pada kali ini ialah alam neraka. Kita ingin mengetahui apakah pandangan, apakah kebenaran dari sudut agama lain tentang kewujudan alam neraka dari kacamata mereka. Jadi pada edisi ini, marilah kita sama-sama menyaksikan keunikan dan sensasi kebenaran alam neraka dari sudut agama lain di dunia ini. Sidang penonton yang dihormati, seperti yang kita semua sedia maklum, secara amnya, kesemua agama di dunia ini menyarankan supaya penganut-penganutnya sentiasa berbuat kebaikan dan jangan sesekali melakukan kejahatan kerana sesiapa yang lebih berat timbangan dosanya pasti akan dilemparkan ke dalam neraka. Bagi menguatkan keyakinan kita pada kewujudan pembalasan hari akhirat, maka edisi penampakan alam neraka pada kali ini kita akan cuba menyingkap misteri alam selepas kematian khusus bagi penghuni-penghuni neraka daripada pandangan dan kepercayaan agama lain khasnya masyarakat Cina. Dalam kepercayaan masyarakat Cina, alam neraka terbahagi kepada 10 dewan neraka mengikut klasifikasi kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh penghuni-penghuninya sewaktu hidup di dunia ini. Sebelum kita menyelusuri 10 dewan neraka dalam perspektif masyarakat Cina, terlebih dahulu marilah kita mengenali alam neraka dan nama-namanya yang telah disebut dengan jelas di dalam Al-Quran, iaitu neraka Hawiyah yang dihuni oleh orang-orang yang berbuat kebaikan bercampur dengan keburukan, neraka Jahim yang dihuni oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Tuhan Yang Maha Esa, neraka Saka yang dihuni oleh orang-orang munafik yang mendustakan dan tidak mematuhi perintah Allah, neraka Lazza yang dihuni oleh orang-orang yang berpaling daripada agama Islam atau murtad, neraka Huthamah yang dihuni oleh orang-orang yang serakah dan menghina orang miskin, neraka Sa'ir yang dihuni oleh orang-orang yang mengingkari Allah dan suka memakan harta anak yatim piatu, neraka Wa'il yang dihuni oleh para pedagang yang curang dan sering mengurangi timbangan, neraka Jahanam yang dihuni orang-orang yang suka melakukan dosa besar dan tidak pernah bertaubat kepada Allah. Allah Tuhan penguasa seluruh alam telah memberi amaran mengenai neraka dan dahsyatnya azab neraka itu agar manusia tidak terjerumus ke dalamnya. Firman Allah yang bermaksud, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantahan mengenai Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian dari api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit badan mereka, dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya serta dikatakan, rasalah kamu azab seksa yang membakar. Surah Al-Hajj ayat yang ke-19 sehingga 22. Alam neraka. Apa kita faham tentang alam neraka? Pada masa kita kecil dahulu, kita telah diajarkan oleh ibu bapa kita, jangan kita berbuat jahat atau jangan kita berbuat dosa. Sekiranya kita membuat dosa atau kita membuat kejahatan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, dan kita akan berakhir di neraka. Kita akan disiksa di neraka sesuai dan sepadan dengan kejahatan yang telah kita lakukan. Jadi di sini, mari kita sama-sama saksikan apakah setiap agama di dunia ini juga menceritakan perkara yang sama, membentangkan tentang isu yang sama. Sesiapa sahaja yang membuat kerosakan atau kejahatan di muka bumi ini, mereka akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Jadikah, adakah kita percaya bahawa jika kita membuat sesuatu dosa, kita tidak akan dibalas di akhirat nanti atau di alam neraka nanti?
sama-samalah kita fikirkan. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, alam neraka dibahagikan kepada 10 dewan neraka bergantung kepada kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh si mati sewaktu hidupnya di dunia sebelum itu. 10 dewan neraka tersebut adalah seperti berikut. Kesemua manusia setelah mati akan dihadapkan ke dewan neraka yang pertama, di mana Raja Dewan Neraka yang pertama iaitu Qin Kong Wang akan menentukan nasib setiap si mati yang baru tiba di dewan neraka tersebut. Di sini, setiap jiwa si mati akan dinilai perbuatannya semasa hidup untuk menentukan sama ada mereka harus dihukum atau sebaliknya. Insan yang soleh akan dilahirkan semula di alam yang lebih baik atau dihantar ke syurga, manakala pendosa-pendosa akan diheret ke mana-mana 9 dewan neraka yang lain setimpal dengan dosa mereka. Setiap dewan neraka pula mempunyai kuasa mutlak untuk menghukum penghuni-penghuninya mengikut hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Dewan neraka yang kedua dikatakan terletak di bawah lautan, di mana ianya dikhususkan untuk pendosa-pendosa yang telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti menculik lelaki ataupun perempuan, mengambil harta yang bukan milik mereka, menyebabkan kecederaan kepada manusia atau makhluk lain, para pengamal perubatan yang menipu pesakit-pesakit mereka, pasangan-pasangan yang berzina dan orang-orang yang telah membunuh diri. Dewan neraka yang ketiga akan menghukum orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak setia serta penempatan untuk para pencuri. Dewan neraka yang keempat adalah kediaman khusus untuk para pengelak cukai, pembuli dan pengabai tanggungjawab. Dewan neraka yang kelima adalah khusus untuk menghukum para perogol, pembunuh dan pencetus pergaduhan, manakala dewan neraka yang keenam menunggu para pendosa yang terlibat dalam vandalisme dan orang-orang yang tidak menghormati agama. Dewan neraka yang ketujuh pula menantikan para pendosa yang telah terlibat dalam hal-hal penyeludupan haram, menggugurkan janin atau bayi, perjudian dan lain-lain aktiviti haram. Dewan neraka yang ke-8 berkuasa untuk menghukum anak-anak yang mendurhakai ibu bapa mereka dan sesiapa sahaja yang tidak menghormati warga yang lebih tua. Dewan neraka yang ke-9 pula menyediakan hukuman yang berat terhadap sesiapa sahaja yang membakar atau merosakkan harta benda, manakala dewan neraka yang ke-10 menentukan rupa, bentuk, jantina dan tempat kelahiran semula manusia setimpal dengan amalannya yang terdahulu. Kesimpulannya di sini ialah sejak dahulu lagi masyarakat Cina telah mempunyai hukum dan peraturan hidup yang beretika tinggi dalam pencegahan perilaku-perilaku yang tidak bermoral dalam membentuk kehidupan sempurna yang bebas daripada dosa. Setiap warga komuniti telah diberi amaran dan peringatan keras supaya sentiasa mengelakkan diri daripada berbuat dosa dan terjerumus ke alam neraka yang amat dahsyat hukuman-hukumannya. Dari kacamata masyarakat Cina, mereka juga mempercayai kewujudan alam neraka. Dan alam neraka ini mempunyai pelbagai tingkat sesuai dengan jenis kesalahan ataupun dosa yang telah dilakukan oleh manusia sewaktu mereka hidup di dunia dahulu. Di sini, di Qin Shui Temple ini, kita dapat menyaksikan beberapa tingkat atau dewan neraka yang mereka pamerkan secara ilustrasi, patung-patung yang mereka anggap akan berlaku, akan mereka lalui sekiranya mereka meninggal dunia ataupun mereka beralih ke alam akhirat. Sekiranya mereka melakukan kebaikan, mereka akan ke syurga, dan sekiranya mereka melakukan dosa yang berat saat mereka berada di dunia, mereka akan ditempatkan di dewan-dewan neraka ini sesuai dengan kesalahan yang telah mereka lakukan di dunia suatu masa dahulu. Untuk makluman para penonton yang dihormati, Tokong Gua Qin Shui ialah sebuah tokong Cina yang terletak di Genting Highlands, Pahang. Tokong ini merupakan destinasi pelancongan yang unik di Genting Highlands yang dibangunkan di atas sebidang tanah hutan berbatu seluas 28 ekar yang telah disumbangkan oleh pengasas kumpulan Genting iaitu Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong. Berada di 4,600 kaki dari paras laut, tokong ini terletak kira-kira 5 ke 10 minit pemanduan hala bawah daripada puncak bukit tersebut. Di dalam tokong ini terdapat patung pendeta King Shui iaitu seorang Sami Buddha yang telah lama disembah sebagai dewa di wilayah Fujian, China kerana kebolehannya yang ajaib untuk memanggil hujan dan menundukkan roh jahat. Tokong ini menarik ramai pengunjung tempatan dan asing daripada Singapura, Taiwan, Vietnam, China, Thailand dan Indonesia.
Selepas menyiapkan bangunan Genting Highlands Resort pada tahun 1975 yang pada masa itu hanyalah sebuah hotel dengan kasino kecil, Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah memulakan pembinaan Tokong Gua Chin Swee ini. Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah memulakan usahanya dengan mengumpulkan sahabat handai beliau yang kebanyakannya adalah suku Anshi daripada kampung halamannya sendiri di Penglai, wilayah Fujian China dan menubuhkan persatuan Tokong Chin Swee. Sejahtera, saya Uncle Tom Gangsta. Kini kita berada di Chin Swee Temple di Genting Highland. Suasana kita pada hari ini sangat sejuk, berkabus. Tuan-tuan boleh lihat di belakang kita ada banyak kabus. Cuaca pun sangat sejuk. Saya pun memakai 2 helai baju kerana kesejukan di Genting Highland ini. Edisi kita pada kali inilah kita nak membicarakan tentang alam neraka. Alam neraka dari sudut kacamata agama lain. Bukan agama Islam tetapi agama lain. Kita nak lihat bagaimanakah persepsi, bagaimanakah pengertian alam neraka bagi umat agama lain. Bagi menjayakan rancangannya, Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah mengadakan kutipan derma dan menyumbangkan tanah seluas 28 ekar untuk pembinaan tokong tersebut yang mengambil masa 18 tahun untuk disiapkan. Syarikat miliknya iaitu Resort World Berhad dan Genting Berhad menyumbangkan wang tunai berjumlah 8.1 juta ringgit untuk dana pembangunan tokong tersebut. Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah dipilih sebagai pengerusi Persatuan Tokong Chin Swee manakala anaknya dilantik sebagai timbalan pengerusi. Tokong ini telah dirasmikan pada 29 hari bulan Mac 1994 oleh Tun Ling Leong Sik yang ketika itu adalah Menteri Pengangkutan Malaysia. Peringkat pertama pembangunan tokong ini telah menelan belanja sekitar 12 juta ringgit yang terdiri daripada struktur tradisional yang mempersonakan. Sebuah patung Buddha yang besar juga telah didirikan di belakang tokong tersebut. Pada asalnya terdapat kira-kira 10,000 lampu telah dipasang untuk pengunjung-pengunjung tokong tersebut tetapi telah berkurangan sehingga ke 2,000 lampu sahaja pada masa sekarang. Tokong ini mempunyai tiang merah tinggi yang menyokong bumbung hiasan manakala dinding luarnya pula terukir inskripsi yang menggambarkan kehidupan pendeta Chin Swee, kerja-kerja amal dan keajaibannya. Kini kita telah menyaksikan dan kita telah merasa yakin bahawasanya alam neraka ini benar-benar wujud. Sekiranya agama-agama lain di dunia ini juga menekankan tentang alam neraka ini dan sesuai dengan agama kita sendiri, agama Islam juga menekankan tentang kebenaran, kewujudan alam neraka ini. Oleh itu marilah kita sama-sama menginsafi diri kita. Mari kita sama-sama membuat kebaikan, tinggalkan kejahatan, tinggalkan perkara-perkara yang tidak elok dan tidak baik, jangan diamalkan lagi. Kerana matlamat kita hidup di dunia ini adalah untuk mencapai status kita untuk ke syurga dan bukannya ke alam neraka. Kerana alam neraka, agama apa sekalipun, mereka menekankan bahawasanya kita akan disiksa, kita akan dihukum sesuai atau setimpal kejahatan telah kita lakukan suatu masa dahulu di dunia ini. Di belakang patung pendeta Chin Swee terdapat batu semula jadi dalam aliran air buatan manusia. Batu tersebut memberikan sokongan yang diperlukan kepada patung itu dengan aliran sungai jernih sepanjang tahun. Air mineral semula jadi ini telah diberi nama air mineral naga di mana ianya dikatakan boleh menyembuhkan orang sakit. Hari lahir pendeta Chin Swee jatuh pada hari ke-6 Tahun Baru Cina dan disambut selama 10 hari bermula daripada hari pertama perayaan tersebut. Ahli-ahli jawatan kuasa tokong ini merancang untuk mengadakan lebih banyak acara dan perayaan pada masa akan datang untuk mengenang jasa pendeta Chin Swee dan memperkenalkan keunikan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Sememangnya Tokong Gua Chin Swee ini adalah destinasi pelancongan yang amat mempersonakan yang terletak di lereng bukit menghala ke puncak Genting Highlands. Tidak akan sempurna kembara jelajah Genting Highlands anda sekiranya anda tidak berkunjung ke tokong yang terkenal ini. Bagi penganut agama-agama lain,
Niat murni untuk menziarahi destinasi pelancongan unggul ini pastinya tidak akan mengugat kepercayaan dan keimanan terhadap agama anda, kerana kunjungan anda hanyalah sekadar untuk menikmati pesona alam dan bukannya untuk tujuan penyembahan selain daripada Tuhan masing-masing. Cuba kita bayangkan, sekiranya kita ditangkap oleh pihak polis atas satu kesalahan jenayah di dunia ini, kita akan didakwa di mahkamah. Dan ketika kita berada di mahkamah, pihak pendahulu raya akan membentangkan segala bukti-bukti nyata supaya pihak hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas kesalahan yang telah kita lakukan. Begitu jugalah kita ketika kita berada di alam neraka, di mana malaikat ataupun petugas-petugas dewan neraka telah awal-awal lagi mempersiapkan segala bukti kesalahan yang telah kita lakukan sewaktu kita berada di dunia satu ketika dulu. Dan pastinya ketika itu, suasana yang sama yang kita alami di mahkamah dunia akan berlaku lebih teruk lagi ketika kita berada di alam neraka. Jadi marilah kita sama-sama menginsafkan diri kita sendiri supaya kita tidak berada di alam neraka pada masa akan datang. Jangan kau berpaling dariku. Andai masa. Kami daripada Gangstar Entertainment mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada sidang penonton sekalian kerana sudi menyaksikan atau menonton video kami pada edisi kali ini yang bertajuk Alam Neraka. Dan kita berjumpa lagi, insya-Allah berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Terima kasih. Yuk, dengar sini, dengar sini semua. Insaflah wahai manusia, usia yang ada jangan disia-sia. Hidup ini hanyalah sementara, esok lusa pasti masa kita dijemput menghadap Yang Maha Esa. Suka tak suka, terima saja.